A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl ayat 101. Dan kita tengok pengajaran ayat lepas, ayat 98 kan? Ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Pengajarannya, Al-Quran adalah kitab hidayat. Oleh kerana itu, syaitan akan memastikan manusia tidak akan membacanya atau memahaminya. Kerana tugas utama syaitan adalah untuk menyesatkan manusia daripada jalan hidayat yang bersumberkan Al-Quran. Yang kedua, oleh kerana itu disyariatkan memohon perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan ketika hendak membaca Al-Quran. Agar mereka yang membaca dapat memberi perhatian terhadap makna-makna Al-Quran dan mematuhi segala perintah dan larangan Allah di dalam Al-Quran. Yang ketiga, hanya Allah sahaja yang berkuasa menyekat segala perancangan jahat syaitan yang setiap saat
sentiasa berusaha untuk memastikan manusia jauh daripada Al-Quran. Maka wajib bergantung dan berlindung kepada Allah. Ayat 99, innahu laysa lahu sultanun 'ala allazina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maksudnya sesungguhnya tidak ada baginya, iaitu bagi syaitan, kuasa ke atas orang-orang yang beriman dan yang hanya kepada Tuhan mereka berserah. Pengajarannya, syaitan tidak akan mampu menipu dan menggoda manusia yang beriman kepada Allah dan hanya berserah dirinya kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah senjata yang paling kuat untuk melawan tipu daya syaitan. Okey, ayat 100. Innama sultanuhu 'ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya hanyalah syaitan berkuasa ke atas orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya atau penasihatnya dan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Pengajarannya, hanya manusia yang mengikut hawa nafsu akan menjadi lemah dan sentiasa menjadi pengikut kepada syaitan. Yang kedua, sesiapa yang sentiasa mengikut syaitan maka pasti dia akan jauh daripada Al-Quran dan mentadabburinya. Okey, yang ketiga, syirik kepada Allah adalah punca utama manusia dikuasai oleh syaitan dan semakin jauh daripada kitab Allah. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya.
Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kaitan ayat malam ni, ayat 101 dengan ayat yang lepas. Kalau ayat lepas Allah menceritakan bagaimana perancangan dan usaha syaitan dan kuncu-kuncunya untuk menghalang manusia daripada hidayah Allah, atau dengan kata lain menjauhkan manusia daripada sumber hidayah, iaitu Al-Quran. Jadi ayat malam ni Allah bagi itu antara tipu daya syaitan ataupun perancangan jahat syaitan nak menjauhkan manusia daripada Al-Quran ialah dengan cara menimbulkan keraguan kepada manusia terhadap Al-Quran. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza, dan apabila, badalna badal kami ganti. Biasa badalna daripada badalah. Perkataan badal ni biasa dah diguna dalam masyarakat kita. Badal kan? Bila tu? Badal haji. Apa makna badal haji? Ganti. Haji ganti kepada orang yang telah meninggal. Yang kedua, bila badal digunakan? Mak badal. Itu dalam ilmu apa? Tajwid. Boleh bagi contoh tak mak badal? Siapa yang biasa mengajar Quran? Siapa yang mengaji tajwid 3 kali habis? Boleh bagi contoh mak badal? Ini belum belajar ke dah lupa belajar? Bagi mak badal. Kalau tak boleh bagi mak badal, bagilah mak badal buat apa dah. Rabbana atina. Di mana maknya? Atina. Mana maknya? Mak ni mana apa? Panjang. Okey, mak badal. Mak ni huruf mat ada berapa? 4 ke 5? Mak huruf mat. 3. Apa dia? Alif wa ya. Okey. Contoh ya, iman. Di sini ada mak badal. Apa dia? Ya. Dia badal ni ganti. Iaitu huruf mad, iaitu badal, iaitu mad mengganti kepada huruf hamzah. Asalnya pada Iman. Jadi ya ni asalnya hamzah. Tapi sebab susah dia disebut Iman, maka huruf hamzah ditukar kepada huruf mad, iaitu ya. Sebab tu ya ni dipanggil mad badal, iaitu huruf mad yang diganti kepada huruf hamzah. Sebab apa diganti? Sebab sukar nak baca. Iman, susah. Ataupun utu. Ini waw. Mana huruf mad? Waw. Asal dia utu. Jadi sebab sukar nak baca, maka huruf hamzah ditukar kepada huruf mad. Di situ ialah huruf mad apa dia? Waw. Huruf mad ni diganti. Huruf apa yang diganti berdasarkan baris sebelum dia. Kalau sebelum dia kasrah, huruf yang sesuai diganti apa dah? Ya. Kalau sebelum dia baris depan, huruf yang diganti sesuainya ialah waw. Okey, itu mak badal. Okey, dan apabila kami telah ganti
ayatan. Ayatan mana-mana ayat. Kenapa dia dari atas? Bahasa Arab. Maf'ulun bih. Dan apabila kami telah ganti mana-mana ayat, makana. Maka ni tempat. Tempat ayat lain. Maksud di sini apa dia? Nasakh. Pernah dengar tak ilmu nasakh? Nasakh mansuh. Apa maksud dia? Iaitu Allah turun satu ayat, menasahkan, membatalkan ayat yang lepas. Sama ada membatalkan ayat itu sendiri dan hukumnya, ataupun Allah kekalkan ayat tapi Allah batalkan hukum. Jadi bila Allah tukar ayat kepada ayat yang lain ataupun satu hukum, Allah tukar dengan hukum yang lain, apa tuduhan orang musyrikin? Mereka kata apa? Mereka kata Nabi Muhammad ni penipu. Sebab apa? Sebab tak tetap pendirian. Hari ni cakap hari ni, besok cakap lain. Sedangkan yang menukar tu siapa? Sebab tu Allah jawab, wallahu, dan Allah a'lam, lebih tahu bima yunazzil, dengan apa yang yunazzil. Apa dia turunkan. Jadi Allah tukar ayat lain, maksud Allah turunkan. Dan Allah dengan ayat itu Allah membatalkan hukum ayat yang lepas. Kenapa? Sebab Allah lebih tahu apa yang dia turunkan. Dalam bahasa Arab, kalau nazala, kalau anzala dengan nazzala, apa beza dia? Asal-asal huruf sama, nun, zai, lam, nazala. Asal dia nazala, turun. Tapi yang ni ditambah hamzah, jadi anzala. Yang ni ditambah sabdu, nazzala. Maka makna dia berbeza. Apa makna anzala, apa makna nazzala? Siapa tahu? Anzala turun sekaligus. Kalau nazzala beransur-ansur. Jadi sekarang Allah guna apa ni? Kalau nazzala fa'il mudhari' dah yunazzilu. Kalau anzala mudhari' dah yunzilu. Yunzilu. Sekarang Allah guna apa? Yunazzilu. Bermakna apa? Allah lebih tahu dengan apa yang Allah turun beransur-ansur. Dan di situ ada hikmah. Hikmah iaitu kenapa Allah turun beransur-ansur, bukan turun sekaligus. Berbeza dengan kitab-kitab dahulu, kitab Taurat, Injil, Zabur, dan sebelum tu semua Allah turun sekaligus, kecuali Al-Quran. Apa hikmah Allah turunkan Al-Quran beransur-ansur? Rahmat Allah macam mana tu? Supaya, sebab tujuan Quran diturunkan untuk apa? Untuk difahami dan diamal. Jadi Allah tahu manusia di luar kemampuan manusia untuk beramal ataupun untuk berubah sekaligus. Allah tahu manusia tak mampu. Kalau hari itu turun pasal akidah, hari itu turun pasal haram arak, hari itu turun pasal solat, hari itu turun pasal wajib tutup aurat, apa jadi? Orang ketinggal semua. Kita dah belajar sebelum ni kan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi daripada situ jelas Quran diturunkan untuk diamal. Dan syarat nak beramal mesti faham, dan nak faham mesti beransur-ansur. Jadi amat tidak betul lah
kita baca Quran berpuluh-puluh tahun tapi tak faham-faham. Sedangkan Quran diturunkan untuk difahami dan diamal. Okey, Allah lebih tahu dengan apa yang dia turun secara beransur-ansur. Qalu, mereka berkata, orang-orang musyrikin berkata. Apa mereka kata? Innama, sesungguhnya. Tengok orang musyrikin Mekah. Dia guna apa? Innama. Apa beza inna dengan innama? Inna dengan innama. Apa beza? Kalau inna ni mana sesungguhnya? Inna anta muftarun. Innama anta muftarun. Okey, sesungguhnya hanyalah engkau muftarin. Apa dia muftarin? Apa dia? Apa dia? Kuat sikit. Iftira, iaitu orang yang mengganda-gandakan ataupun penipulah. Engkau adalah orang yang mereka-reka Al-Quran. Tengok orang kafir ya. Beza tak ayat ni? Inna anta muftarin dengan innama anta muftarin. Beza tak? Apa beza? Yang atas apa maksud? Sesungguhnya engkau adalah penipu ataupun mereka-reka. Tapi ada kemungkinan tak Nabi tidak mereka-reka? Ada kemungkinan. Yang bawah, innama anta, engkau ni sesungguhnya tidak lain tidak bukan hanyalah. Jadi kenapa orang musyrikin menggunakan innama? Dia nak kuatkan ayat dia bahawa Muhammad ni memang satu je, iaitu penipu. Dia guna bahasa innama supaya orang bila dengar, orang-orang yang bodoh lah, bila dengar lebih yakin dan lebih percaya dengan bahasa tu. Okey, kenapa dia kata Muhammad tu penipu? Sebab isu yang Allah nak sebut dalam ayat ni ialah Allah menukarkan ayat ataupun membatalkan hukum dengan hukum yang lain. Jadi dengan sebab itu orang musyrik itu dah apa? Tengok kau menipu. Minggu lepas cakap lain, minggu ni cakap lain. Okey, apa dia antara contoh yang Allah tukar hukum dalam Al-Quran? Apa dia? Pasal arak. Berapa kali Allah tukar? Mula-mula Allah kata arak tu ada faedah tapi dosanya lebih besar, belum haram. Lepas tu Allah kata apa? Jangan dekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Mana kalau nak minum selepas solat. Lepas tu tukar lagi. Last kali beda. Arak adalah haram. Hendaklah kamu jauh. Jadi orang musyrikin menuduh apa? Nabi tak tetap. Kenapa tak turun ayat sekaligus je haram? Sama juga pasal kiblat. Betulkah tak? Ada tak ayat Quran yang Allah menukar kiblat? Kiblat masa mula Nabi berdakwah ke mana? Baitul Maqdis. Kemudian tukar tak kiblat? Ada ayat yang menukarkan hukum kiblat kan? Ayat apa tu? Surah apa? Surah Baqarah ada 286 ayat. Ayat berapa ni? Ialah ayat berapa? Ayat 143. Cuba buka. Okey.
Allah kata apa? Wa kadzalika ja'alnakum. Cuba terjemah. Dan demikian itulah ja'alnakum, kami jadikan kamu ummatan wasata. Satu umat yang pertengahan, sederhana, tidak ekstrim dan tidak longgar. Litakunu, supaya kamu semua, iaitu umat Nabi Muhammad, menjadi syuhada. Saksi-saksi kepada siapa? Alan nas. Kepada siapa? Semua manusia, dan juga kepada umat-umat terdahulu. Wa yakuna rasulu, dan supaya Rasul menjadi ke atas kamu, ke atas kita adalah saksi. Rasul akan jadi saksi pada kita. Kemudian Allah kata, wa ma ja'alnal qiblah. Tidaklah kami jadikan kiblat allati kunta alaih, yang sebelum ni engkau menghadapnya, iaitu Baitul Maqdis. Kemudian Allah menukarkan Baitul Maqdis ke Kaabah. Bila tu Allah tukar? Masa sepanjang Nabi di Mekah 13 tahun. Ke mana kiblat umat Islam? Baitul Maqdis. Okey. Bila pertukaran kiblat tu? Bila berlaku? Bila? Ialah tahun ke berapa? Betul lah waktu solat. Tahun ke berapa? Setelah Nabi berada di Madinah 16 bulan. 16 bulan. Mana tahun pertama Nabi duduk kat Madinah, kiblat masih Baitul Maqdis. Lepas bulan ke-16 barulah Allah tukar kiblat. Mana turun ayat menukar kiblat, itu makna nasakh. Turun ayat membatalkan kiblat yang sebelum tu. Jadi Allah kata, tidaklah kami tukar kiblat yang kamu berada sebelum ni. Apa tujuan Allah tukar kiblat? Melainkan lina'lama, supaya kami tahu man yattabi'u ar-rasul, siapa yang benar-benar ikut Rasul. Jadi sebenar tukar kiblat tu besar ke kecil? Susah ke payah? Susah ke payah? Senang ke susah? Bertukar kan? Pusing je. Tapi akhirnya jadi payah kepada orang Yahudi. Kenapa payah? Sebab itulah Allah tukar. Allah kata apa? Kami nak uji, kami nak tahu siapa yang sebenar-benar ikhlas ikut Rasul. Miman dibanding dengan orang yang qalibu, yang berpaling, ala aqibi, berpaling ke belakang. Jadi benda mudah je, tapi Allah guna untuk apa? Menguji. Daripada situ Allah tahu orang Yahudi sebelum ni menghadap ke Baitul Maqdis bukan kerana Allah, tapi kerana kenapa? Kerana Baitul Maqdis adalah kiblat nenek moyang mereka. Kan kebanyakan para nabi daripada Bani Israel, betul kan? Dan Bani Israel kebanyakan berpusat di mana? Baitul Maqdis. Jadi sebab kebanyakan para nabi daripada Bani Israel berpusat di Baitul Maqdis, mereka setuju dengan kiblat tu. Tapi bila Allah nak test, Allah tukar kiblat ke Mekah, mereka membantah. Ini antara ayat yang menasahkan hukum sebelumnya. Jadi kadang-kadang Allah nak uji kita ni cinta Rasul ke tak? Benda simple je. Kita sebelum ni contohlah kan, kita lepas salam, kita sapu muka. Lepas tu kita dengar hadis, sebenarnya Nabi tak sapu. Kita dah sapu 50 tahun kan? Allah nak uji kita, Allah bagi dengar hadis tu. Dan hadis tu sahih. Tapi ramai tak yang dah dengar tak boleh tukar? Walaupun benda tu sama lah ni. Kiblat ni tukar je, pusing je. Tapi sebab dia ikut sebelum ni tak ikhlas, dia tak boleh nak tukar walaupun benda mudah. Dan dia akan cari alasan, salah ke? Okey, cuba buka pula surah Al-Anfal ayat 65.
Okey. Ayat ni berkenaan dengan perang. Cuba terjemah. Ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi, haridil mu'minin. Apa dia haridi? Galakkan, dorongkan orang-orang beriman alal qital untuk berperang. Berperang ni bila ni? Bila berperang? Bila-bila masa ataupun bila musuh serang kita? Bila musuh serang kita. Bukan bila-bila masa. Kemudian Allah kata di peringkat awal, iyakum minkum, hendaklah ada di kalangan kamu 20 orang, isyru 20, sabirun, yang sabar, yang ghalibu, boleh mengalahkan mi'ataini, 200. Jadi 20. Ini macam satu kewajipan. 20 orang beriman kena lawan 200 orang kafir. Kemudian wa iyyakum minkum mi'ah, dan sekiranya ada di kalangan kamu 100 orang yang ghalibu, hendaklah mengalahkan lawan 1000 minal ladzina kafaru, daripada orang-orang kafir. Kenapa kena perangi mereka? Sebab mereka kaum yang la yafqahun, tidak faham. Okey. Jadi cuba bayangkan, kita 20 orang nak lawan 200, ataupun kita 100 nak lawan, berat tak? Berat. Ini hukuman ni, peraturan. 20 kena lawan 200 orang kafir. Kalau kamu 100, kalau orang kafir 1000, kamu kena 100. Okey, bila berat, turun ayat seterusnya. Ayat 66. Okey, cuba terjemah. Al-an, sekarang. Khaffafa. Khaffafa Allah meringankan. Khaffafa khafif. Kalau dalam tajuk apa dia? Mak lazim kalimi mukhaffaf. Mak lazim kalimi yang ringan. Kalau berat, mak lazim kalimi musaqqal. Okey, sekarang Allah telah meringankan daripada kamu, wa alima, dan Allah tahu sesungguhnya fikum, di kalangan kamu ada orang yang dha'fa, lemah. Allah tahu. Maka sekarang hukum tadi dah berubah. Ayat ni membatalkan hukum yang tadi. Yang tadi 20 lawan 200. 100 lawan. Okey, sekarang fa iyyakum minkum, sekarang kamu 100. Yang sabar boleh mengalahkan 200. Dan sekiranya 1000, kalau kamu 1000 lawan 2000. Okey sikit kan? Mana satu lawan 2. Yang tadi satu lawan 10. Ini dipanggil ayat nasakh ataupun tukar. Ayat ni membatalkan hukum yang lepas. Jadi bila ayat ni, ada ayat macam ni dalam Quran, orang Yahudi, orang musyrikin mengatakan apa? Tengok, Muhammad ni mereka-reka, ikut suka dia aja. Hari ni cakap 10 lawan berapa tadi? Lepas tu lain kali cakap lain pula. Jadi dia kata akhirnya dengan sebab itu dia tuduh Nabi Muhammad adalah penipu. Siapa cucuk mereka ni supaya menimbulkan keraguan? Syaitan. Kaitan dengan ayat lepas. Sebab tu Allah kata bila baca Quran kena baca. Kadang-kadang kita baca tengok terjemahan. Rasa macam tak betul je kan. Macam tak masuk akal je. Itu syaitan mula cucuk. Okey. Kita balik pada ayat kita. Jadi apa kesimpulan orang musyrikin dan juga orang Yahudi? Dia kata Muhammad adalah penipu. Bahkan Allah jawab, bahkan Muhammad bukan penipu. Muhammad bukan penipu, tapi hakikatnya ialah aksaruhum, kebanyakan mereka
La ya'lamun, tidak. La ya'lamun, tidak mengetahui. Tidak tahu apa ni? Allah tak sebut tak tahu apa. Allah kata Muhammad sebenarnya bukan penipu pun, tapi kamu ni, kebanyakan kamu tak tahu. Tak tahu apa? Apa yang orang musyrik tak tahu? Mereka tak tahu hikmah. Kenapa Allah batalkan hukum dengan hukum yang baru? Apa hikmahnya? Apa hikmah Allah turun ayat baru membatalkan hukum yang lepas? Sehingga boleh orang musyrikin menjadikan satu isu bahawa Nabi adalah mereka-reka ayat. Satu ujian. Yang kedua, Allah meraihkan keadaan manusia. Kadang-kadang peringkat awal kena tekan. Tapi bila Allah nampak dah kuat, dah okey, Allah kurangkan. Sebab tu peringkat awal, solat tahajud. Wajib tak bagi sahabat? Wajib. Tapi bila sahabat dah kuat dan mereka rasa tak mampu, Allah kurangkan. Jadi sebenarnya itu adalah meraihkan kelemahan manusia. Dia macam ni lah doktor kan. Doktor, bila kita sakit, pergi cek dengan doktor, doktor pun bagi ubat. Lepas tu, lepas seminggu tak sembuh. Doktor pun tukar ubat tak? Tukar tak? Kita kata apa pada doktor? Doktor ni tak ada, awak ni tak ada pendirian lah. Apa tukar-tukar ubat ni? Kita tak katakan. Sebab apa? Sebab doktor tukar ubat berdasarkan penyakit kita. Begitulah. Kemudian, dia kata Muhammad dengan sebab ayat ditukar-tukar, dia kata Nabi Muhammad penipu. Sebenarnya, ayat yang ditukar-tukar itulah bukti bahawa Nabi tak menipu dan membuktikan bahawa Quran itu adalah benar. Macam mana tu? Orang musyrik tuduh dengan ayat yang bertukar-tukar, tuduhannya ialah Muhammad mereka-reka dan menipu. Tapi sebenarnya hakikatnya dengan sebab ayat bertukar-tukar itulah membuktikan kebenaran Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad penipu. Macam mana tu? Macam mana tu? Apa bukti ayat tu yang bertukar-tukar bukan daripada Nabi? Ha? Sebab Nabi ikut. Tapi orang musyrik guna hujah. Sebab bertukar-tukarlah kamu reka-reka. Okey. Saya nak tanya. Dia orang kalau dia menipu, kalau dia tu penipu kan, dia akan tukar-tukar ayat ke ataupun dia pastikan ayat dia sentiasa konsisten? Ha? Kenapa? Kalau dia tukar ayat, dia akan rasa orang tertuduh dia, maka dia pastikan ayat dia tak akan berubah. Itu penipu. Boleh faham? Tiba-tiba dia tuduh Muhammad penipu, tapi Muhammad tukar-tukar. Takkanlah Muhammad nak mengelak daripada tipu, maka dia tukar-tukar. Sedangkan menukar-nukar itulah bukti dia tipu. Betul kan? Maka dengan ayat bertukar hukum, itu membuktikan bahawa Nabi tak tipu. Bahkan membuktikan yang menukar-nukar itu ialah Allah. Boleh faham? Yalah, kita nak tipu orang. Hari ni cakap lain, besok cakap lain. Lepas tu kata, saya tak tipu ni. Padahal ayat dah bertukar kan? Jadi Allah kata mereka sebenarnya tak tahu hikmahnya. Satu, Allah tukar ayat ni, satu membuktikan Allah apa dia? Meraihkan keadaan manusia. Yang kedua, untuk menguji manusia. Yang ketiga, hikmahnya. Yang ketiga ialah Allah nak buktikan dia Tuhan. Dia boleh tukar bila-bila masa. Kalau dia Tuhan tapi tak boleh nak tukar hukum, dia tak ada kuasa lah. Betul tak? Sebab dia Tuhan, dia boleh tukar je. Yang tak boleh tukar siapa? Manusia.
Tapi yang terbalik sekarang, siapa yang banyak menukar? Tu manusia tu. Orang yang suka buat benda bid'ah. Okey. Kemudian Allah jawab lagi. Yang kamu tuduh Muhammad reka-reka tu sebenarnya yang ayat bertukar itulah membuktikan bahawa dia bukan daripada Nabi Muhammad. Bahkan Allah kata qul, katakanlah wahai Muhammad, nazzalahu, telah nazzala apa makna tadi? Menurunkan dengan beransur-ansur. Telah menurunkannya, nya tu balik pada Al-Quran. Oleh siapa? Ruhul Qudus. Ruh Al-Qudus. Siapa ni? Okey, kenapa Allah gelarkan dia dua perkataan? Satu ruh, yang kedua Al-Qudus. Apa makna ruh? Apa makna roh? Setiap kita ada roh kan? Bila kita tiada roh? Mana bila roh keluar, jasad kita mati. Maka Jibril digelarkan roh sebab dia menghidupkan bukan fizikal, tapi dia menghidupkan hati yang mati. Sebab itulah ada dua malaikat yang paling utama dalam hidup kita. Satu yang menghidupkan fizikal kita, iaitu menurunkan rezeki. Namanya? Siapa yang menurunkan rezeki? Kenapa takut nak jawab aja? Mikail kan? Okey. Yang kedua, Mikail menurunkan rezeki untuk menghidupkan jasad fizikal kita. Satu lagi, kalau fizikal hidup tapi hati mati, sia-sia. Maka ada satu lagi malaikat yang lebih penting daripada Mikail, iaitu yang menurunkan wahyu untuk menghidupkan hati. Jadi antara Jibril dengan Mikail, siapa lebih penting? Yang mana kita lebih suka? Oh, Mikail kan? Kenapa? Yalah, fulus kan? Jibril mana ada nampak fulus? Dia buat Quran. Okey. Tadi ada saya terjumpa bekas pelajar UAE. Dia kata, "Oh, Ustaz Abdul Rahman." "Oh, saya dah ikut kelas, Ustaz." Lepas tu, dia begitulah, dia baru habis belajar UAE. Bahagian fiqh dan usul. Lepas tu saya tanya, kerja apa? Sekarang mengajar part time lah, sekolah-sekolah agama. Tapi dia kata, sekarang saya tengah mohon kerja dengan bank. Saya pun tanyalah, kenapa minta kerja dengan bank? Sebab dia kata, saya tak tipulah. Sebab saya tengok angka gaji. Saya tanya, berapa gaji? 3K ke atas lah. Kan? Jadi saya kata, sebenarnya siapa yang bagi kita makan? Gaji ke Allah? Dia kata Allah lah. Lepas tu saya kata, semua para Nabi tak ada gaji tetap. Tapi mereka lah paling mulia. Lepas tu saya kata, saya pun balik. Nak begitu apa tu? Sistem pendidikan kita, walaupun pengajian agama, fiqh dan usul, tapi masih tak yakin kepada apa? Rezeki. Masih yakin pada gaji tetap tu. Kita tak salah pada dia, tapi sistem menjadikan dia macam tu. Kalau kerja sendiri dia macam, lepas tu dia kata, saya nak juga biar orang nampak saya ni ada kedudukan, ada nama. Itu biasa cara berfikir tu. Okey. Jadi Jibril dinamakan roh sebab dia membawa benda yang paling mahal dalam hidup kita, iaitu menghidupkan hati. Yang kedua, Al-Qudus. Apa makna Al-Qudus? Suci. Kenapa Jibril dinamakan suci?
Dalam tafsir mengatakan sebab kerja Jibril ialah membawa sesuatu yang mensucikan hati dan akhlak manusia. Jadi siapa nak hati dia suci, akhlak dia mulia, dia kena baca, faham apa yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Okey. Jadi Allah kata pada Nabi, beritahu pada orang musyrikin yang menduduh engkau adalah penipu, mereka-reka Al-Quran. Beritahu pada mereka, aku tak menipu pun. Bahkan yang menurunkan Al-Quran ialah Ruhul Qudus, bukan aku. Dan Ruhul Qudus menurunkan daripada siapa? Daripada pencipta engkau. Dan dia menurunkan pula bil haq, dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Apa maksud dengan kebenaran? Apa maksud? Jibril menurunkan Al-Quran dengan benar. Satu, dia betul-betul menurunkan sebagaimana Allah perintah. Dia tak ubah, dia tak melewatkan, dia tak simpan, dia tak tangguh. Yang kedua, yang diturunkan oleh Jibril semuanya adalah benar. Kalau ada kisah-kisah dalam Quran, semuanya benar. Kalau ada hukum hakam dalam Quran, semuanya adil. Itu maksud al-haq. Tidak ada satu pun yang zalim ataupun yang tidak sesuai dengan manusia dalam Al-Quran. Okey. Apa tujuan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan oleh Jibril secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad? Liyusabbita, supaya dia sabbata yusabbitu beda meneguhkan allazina, orang-orang amanu, yang mereka beriman. Meneguhkan orang beriman dari segi apa? Yang pada asas sekali pada teguh pada akidah. Yang pada asas akidah. Kalau akidah tak betul, yang lain sia-sia. Jadi pertama, Quran diturunkan untuk teguhkan akidah. Yang kedua, lepas akidah, ibadat. Nah, lepas ibadat, hasil daripada akidah keluar ibadat. Hasil daripada ibadat keluar akhlak yang mulia. Jadi semua akan jadi teguh kalau semua berpandu pada Al-Quran. Sebab itulah kita tengok Bilal kan. Bilal bangsa asing, bukan bangsa Arab. Dan dia pun asalnya hamba, orang yang dihina dalam masyarakat. Tapi bila masuk Al-Quran dalam hatinya dan dia diseksa, goyang tak? Tak. Kenapa? Sebab dia diteguhkan dengan Al-Quran. Walaupun masa tu Quran turun lengkap tak? Belum. Tapi satu ayat, dua ayat kalau masuk dalam hati, dia tak akan berubah. Okey. Kemudian lepas meneguhkan akidah, meneguhkan ibadat dan meneguhkan akhlak orang beriman, Quran menjadi apa? Wahudan, dan petunjuk. Lepas jadi petunjuk, kemuncaknya apa? Busyra. Quran ni sebenarnya berita gembira, tapi bukan untuk semua orang. Berita gembira khusus untuk orang, untuk mereka yang berserah diri. Kenapa Allah sebut muslimin di sini? Allah tak sebut mukminin. Sebab cerita sebelum ni cerita orang kafir. Orang kafir ni, kenapa dinamakan kafir? Sebab dia tidak serah dirinya pada Allah ataupun pada Islam. Perbezaan yang paling jelas dengan orang beriman ialah apa saja perintah Allah, sami'na
Dia serah diri. Maka kalau kita serah diri kita semua kepada Allah, Quran tu adalah berita gembira. Cerita pasal Quran, pasal syurga, nikmat-nikmat dalam syurga. Jadi siapa yang beriman, siapa buat semua perintah Allah, bila baca Quran pasti dia gembira. Okey. Jadi siapa-siapa yang hati tidak teguh, hati mudah goyang, ada hujan sikit, ada dunia sikit, dah goyang, kan? Solat pun jadi lambat, masjid pun tak pergi. Ceklah, apa puncanya? Apa punca? Jauh daripada Al-Quran. Kadang-kadang kita tengok orang tu hebat kan, pergi masjid, pergi umrah. Lepas tahun, tak nampak muka. Sebab mungkin dia berubah bukan disebabkan Al-Quran, tapi berubah disebabkan musim ataupun kawan-kawan, ataupun sebab kebetulan dia ada musibah. Dia pun balik pada Allah. Tapi dia balik tu bukan sebab Al-Quran. Kita tengok biasa artis yang berubah kan, bukan semualah. Biasa berubah lepas tu buka tudung kan. Jawapannya apa? Saya tidak nak. Oh, tahu semua macam tu jawapan. Ikut perkembangan. Siapa-siapa je berubah, artis ke apa ke, kalau tak bertahan lama, percayalah dia berubah, dia bukan sebab Al-Quran, tapi kadang-kadang pengaruh kawan, kadang-kadang dia ada masalah, dia pun baliklah. Kalau kita perasan ya, kalau kita baca sirah Nabi kan, ada tak sahabat Nabi yang masuk Islam kemudian berubah? Ada tak? Kalau kita baca sejarah, tak ada, kecuali 2-3 orang yang murtad. Itu pun dia masuk sebab tak ikhlas. Yang lain semua sampai mati, kena bunuh ke, mati syahid ke, semua tetap istiqamah dalam Islam. Sebab apa? Sebab mereka berubah kerana Al-Quran. Lepas tu jangan berpura-pura, Kadang-kadang kita tengok berubah, Quran tak belajar. Sebab apa? Dia ikut satu kumpulan jemaah, berubah. Lepas tu tengok, sebenarnya akhlaknya tak berubah. Yang berubah ialah pakaian. Dulu pakai baju Melayu, sekarang pakai baju, saya tak tahulah. Okey, cuba buka surah ni. Saya nak beritahu, Quran bila masuk dalam hati akan merubah, akan meneguhkan iman kita. Dan ada satu lagi, bila masuk dalam hati dia akan menjadikan kita orang yang hebat. Cuba buka surah Asy-Syu'ara ayat 192. Okey. Wa innahu, dan sesungguhnya ia, iaitu Al-Quran, latanzilu rabbil alamin, pasti diturunkan oleh Rabbil alamin. Jadi Allah, walaupun kita tahu Quran daripada Allah, tapi Allah sebut lagi. Kenapa? Sebab ramai tak rasa kehebatan Al-Quran, sebab dia tak rasa kehebatan Allah yang menurunkan. Kalau dapat surat sama menggeletar kan, tapi kalau Quran terjatuh sebab tertidur. Okey, kehebatan Al-Quran pertama dia turunkan oleh siapa? Pencipta. Allah tak kata Allah Rabbil alamin. Makna apa? Pencipta 7 lapis langit, pencipta segala-gala. Macam mana kamu tak rasa hormat pada Al-Quran? Kemudian dibawa pula oleh siapa? Nazala bihi ar-ruhul amin. Dibawa pula oleh Jibril. Tadi Al-Qudus, sekarang kenapa pula Al-Amin? Allah nak beritahu Quran daripada Tuhan yang hebat dan dibawa oleh malaikat yang hebat. Tadi suci, sekarang amanah. Apa makna amanah? Mana kalau Allah kata hantar Quran ni turun pada Nabi Muhammad pukul 5 petang. Pukul 5 petang sampai. Tak pernah terlewat setengah minit ke ataupun cepat. Kalau Allah kata sampai 2 ayat lah. Tak ada satu pun ayat disimpan. Amanah. Kalau Allah kata hantar pada Nabi Muhammad, dia hantar pada Nabi Muhammad. Sebab ada orang kata
Jibril tersilap hantar kan? Tersilap hantar pada siapa? Itu satu fitnah besar pada Jibril. Allah kata Jibril Al-Amin. Tiba-tiba dia kata Jibril tersilap alamat. Ha. Siapa yang kata tu? Syiah. Kemudian Quran daripada Tuhan yang hebat dibawa oleh Jibril yang paling hebat. Di kalangan para malaikat, Jibril lah paling hebat, ketua dia. Dan dibawa pula, Jibril pula bawa kepada siapa? Tengok Allah kata, ala qalbika. Jibril bawa kepada hati engkau. Kenapa Allah tak kata alaika? Jibril bawa Quran kepada engkau. Alaika. Betul kan? Atas hati engkau dengan atas engkau sama kan? Tapi kenapa Allah guna qalb? Mesti ada maksud dia. Kalau baik hati, baiklah semua. Apa kaitan Quran turun dalam hati? Boleh tak Quran Allah kata kami turun pada engkau sahaja? Boleh je. Ataupun kami turun Quran pada telinga engkau. Boleh je. Betul tak? Bukankah Jibril baca Nabi dengar? Sepatut turun pada telinga engkau. Tapi Allah tak guna telinga, Allah tak guna mata, Allah guna hati. Ada mesej Allah nak bagi tahu. Quran diturunkan untuk difahami. Alat apa yang boleh digunakan untuk faham Al-Quran? Mata ke telinga ke hati? Hati. Hati ni sebenarnya akal lah. Jadi Allah kata Jibril bawa Quran ni masuk terus ke dalam hati engkau ataupun akal. Supaya apa? Engkau berfikir, engkau faham, engkau amalkan. Bukan telinga. Kalau dengar ke telinga tak faham, dia tak akan beramal. Kalau tengok pada mushaf saja kan, beramal tak? Seada masyarakat kita kata tengok Quran pun dapat pahala. Tengok je. Kan? Ada kan? Dia jenis suka tengok Quran, tengok muka mak ayah, tengok muka suami, tengok Kaabah. Jadi kerja dia tengok je. Sebab apa? Fahaman yang salah. Sebenarnya itu semua tak ada dalil lah. Tak ada dalil tu. Suami kata buat air, sekejap nak tengok muka abah. Buat air belum tentu dapat pahala, tengok muka abah dapat pahala. Dia tengok muka suami dia sampai terlupa buat air kan. Jadi di sini Allah nak bagi tahu Quran diturunkan untuk kamu faham. Alat untuk faham ialah hati. Sebab itulah bila Quran masuk dalam hati, apa jadi? Apa hasilnya? Litakuna minal. Kalau Quran masuk dalam hati, dia faham, dia akan jadi apa dia? Apa dia? Munzirin. Pendakwah lah tu. Pendakwah lah tu. Quran bila masuk dalam hati, kita tak akan duduk diam. Kita akan berdakwah. Kita akan sampaikan. Kenapa? Kenapa? Sebab ada ayat mengatakan Allah melaknat orang yang ada ilmu tapi tak sampaikan. Ada ayat Quran Allah melaknat orang yang tengok kemungkaran tapi tak tegur. Ada ayat Allah kata sebaik-baik manusia ialah orang yang menyampaikan. Jadi kalau Quran masuk dalam hati, terus dia akan menjadi munzir. Ada bukti. Ada bukti tak dalam Quran? Bila Quran masuk dalam hati seseorang, terus dia jadi pendakwa. Dia tak tunggu 1 minggu, tak tunggu dapat ijazah, tak tunggu habis khatam 30 juzuk. Ada tak dalil daripada Quran? Jin. Oh, jin berapa kali dia belajar? Berapa kali dia dengar Quran? Sekali je. Lepas tu terus sampaikan. Sebab apa? Sebab Quran masuk dalam hati. Ada dalil. Surah apa? Al-Aqaf ayat 29. Ayat 29. Tak apa, lupa ayat tak apa. Lupa nombor ayat tak apa. Tapi jangan lupa nak jadi pendakwah. Cuba tengok surah Al-Ahqaf ayat 29. Okey, cuba terjemah. Wa is.
Apa dia is? Ingatlah ketika mana sarafna, kami palingkan. Kami itu siapa? Allah. Kami palingkan ilaika, kepada engkau. Siapa engkau? Nabi Muhammad. Masa tu Nabi tengah solat, daripada balik berperang Hunain, Nabi balik ke Mekah, Nabi solat subuh, dan Nabi tak tahu pun. Allah kata ketika itu kami palingkan kepada engkau nafaran. Nafaran apa dia? Dalam bahasa Arab, kalau nafaran bilangan 3 hingga 10. Jadi Allah kata kami palingkan beberapa apa dah? Jin orang ke ekor? Beberapa jinnah minal jin, daripada jin. Dan jin ni masa ni Islam ke kafir? Kafir. Kemudian apa dia buat? Yastami'una, mereka mendengar. Saya pernah sebutkan beza yasma'una dengan yastami'una. Dua-dua asal daripada sami'a, dengar. Tapi bila yasma'u dengan yastami'una berbeza. Apa beza? Kalau yasma'u, dengar sambil lewa. Tapi kalau yastami'u, dengar dan fokus. Jadi jin ni bila dengar Nabi sedang baca Al-Quran, mereka fokus Al-Quran, bukan hadis, bukan tasawuf. Falamma, maka tatkala hadaruhu, hadir mereka jin tu, kumpulan jin tu, tak tahu 8 ke 9 ke, mereka menghadiri bacaan Nabi Muhammad tu. Qalu, mereka berkata sesama mereka, ansitu, diam. Tengok punca hidayat. Punca hidayat apa dah? Hormat Al-Quran. Kerana Allah kata, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu. Bila Quran dibaca, adabnya ialah apa dah? Diam dan dengar. Adab tu. Kalau tak ada adab, itulah punca kita tak masuk Al-Quran. Dan jin ni sekali dengar terus beriman sebab apa? Adab. Bila mereka sama mereka dengar, mereka kata ansitu, diam. Falamma qudiya, maka tatkala qudiya apa dah? Telah selesai Nabi baca dan mereka dengar, wallau, mereka kembali ila qaumihim. Kaum mereka siapa dia? Jin. Jin pun ada kaum. Apa mereka buat? Munzirin. Berapa kali dengar? Berapa ayat? Beberapa? Kenapa dia terus balik pada kaum, terus berdakwah? Dia tak kata, ni tak cukup, baru satu ayat. Kan? Nanti orang kata apa ni, baru belajar sekali nak berdakwah dah. Kan? Jin tak berfikir macam kita kan? Ataupun jin kata, tunggulah kita belajar pula Sahih Bukhari kan? Sahih Muslim. Tak ada. Ataupun jin kata apa? Kita baru dengar ayat, solat belum lagi, kita belajar wuduk dulu. Tak ada. Terus pergi berdakwah. Kan? Apa sebab? Masuk dalam hati. Kalau masuk dalam hati, dia akan berdakwah. Yang tak berdakwah tu sebab apa? Masuk ke telinga. Tak masuk hati, masuk telinga. Lepas tu keluar balik. Siapa tu? Saya tak tahu. Tak tahu. Tengok cara. Sebab tu ada setengah orang, dia buat alasan, saya baru belajar. Allah cakap ni, Allah rakam kisah jin berdakwah. Takkan Allah tak tahu jin baru sekali dengar kan? Takkan Allah kata, jin, awak ni baru sekali dengar, akidah tak mantap lagi, jangan duk sibuk nak berdakwah. Allah tak larang pun jin. Makna apa tu? Dan dalam surah Yasin, siapa yang berdakwah dalam surah Yasin? Cuba keluarkan ayat. Nak tahu siapa yang berdakwah? Nabi ke, ulama ke, tokoh hebat ke? Siapa? Waja'a. Cuba sambung. Waja'a min aqsa al-Madinah
Rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'u mursalin. Lupa dah surah Yasin. Baguslah. Dulu Yasin, lepas tu jumpa kafir tinggal Yasin. Okey. Cuba terjemah waja'a, dan telah datang min aqsal Madinah, daripada hujung kota. Kenapa Allah sebut hujung kota? Allah tak kata datang berdakwah, tak. Allah sebut tempat dia ada. Datang daripada hujung kota. Maknanya dia berdakwah di mana? Di kota. Kenapa Allah sebut dia datang daripada hujung kota? Pengajarannya apa? Ha? Satu, dakwah kena cari. Sebab orang yang sesat, dia tak sedar dia sesat. Kita kena cari dan sedarkan. Satu. Yang kedua, dakwah jangan pilih yang senang, yang dekat. Tapi kena pilih orang yang jahil. Kalau orang jahil tu jauh, kena pergilah. Sebab kerja kamu mengilmukan orang jahil. Oh, ustaz, saya jauh-jauh tak nak, saya dekat-dekat. Okey. Itu bukan pendakwah, itu relax. Betul kan? Kemudian rajulun. Allah tak sebut nama. Apa makna rajulun? Syarat nak berdakwah mesti apa? Berilmu kan? Okey, perkataan berilmu apa dia dalam bahasa Arab? Allah tak kata waja'a min aqsal madinati alimun min ulama. Tak. Rajulun. Mana orang? Orang biasa. Kemudian datang pula apa dah? Yas'a. Yas'a apa dah? Memang jalan kaki dulu. Mana ada kereta? Ha? Tak, Yas'a ni datang bersegera. Macam surah apa ni? Surah Abasa kan? Allah rakam kisah Abdullah bin Umi Maktum. Dia datang untuk menuntut ilmu daripada Nabi dalam keadaan Yas'a kan? Apa ayat tu? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatafa'u zikra amma man istaghna fa anta lahu tazakka wa amma man ja'aka yas'a. Jadi Abdullah bin Maktum Allah sifatkan dia datang nak belajar ilmu pun dalam keadaan yas'a. Yang nak pergi berdakwah pun dalam keadaan apa makna yas'a? Bersegera. Kenapa? Belajar bersegera, berdakwah pun bersegera. Kenapa? Ha? Sebab bila kita nak belajar kan, contohlah kita jahil. Dan sebab kita jahil, kalau mati masuk neraka. Tiba-tiba ada kelas. Patut tak kita tangguh? Kena segera, sebab soal nak selamat diri daripada neraka. Sama juga bila kita tahu ada orang jahil. Patut tak dia jahil dan dia boleh mati bila-bila masa? Patut tak kita tangguh? Okey, minggu depan saya datang berdakwah. Patut tak? Tak. Dia datang je yas'a. Okey. Jadi rajulun bukan alim. Di sini jin yang baru sekali. Betul orang kata syarat nak berdakwah mesti ada ilmu lah. Sekarang jin ni ada ilmu tak? Berapa ayat? Beberapa ayat. Tapi Nabi pesan pada kita kena sampaikan walau berapa? Oh, hafal. Okey. Jadi di sini siapa yang suka baca Yasin lah. Saya tak tahu setiap malam Jumaat dah berapa puluh tahun dia baca. Tapi dia tak ikut lelaki ni. Saya tak tahu, mungkin dia sampai ayat ni dia skip kot. Ha? Ha? Okey. Cuba buka surah Al-Furqan ayat 1.
Oh, sangkut. Dia mengajuk kau, dia tahu kita nak pindah. Untuk maklumat kita besok tak jadi pindah. Sebab ada sikit lagi tak siap. 95%. Jadi insya-Allah kita akan pindah hari Kali Kuala Lumpur. Tak, ini ajak lain. Jadi insya-Allah kita akan pindah lepas Jumaat. Siapa yang free boleh datang bantu. Okey. Tengok Allah kata apa? Tabaraka. Terjemah? Maha suci, maha berkat, maha tinggi. Allazi, yang Tuhan yang nazzalal furqan, telah menurunkan secara beransur-ansur. Apa dah? Furqan. Apa makna furqan? Quran. Kenapa Allah namakan Quran Furqan? Sebab salah satu fungsi Al-Quran ialah membezakan antara hak dan ada orang beribadat sekian lama tapi masih buat benda yang batil. Apa punjanya? Dia tak ada buat Al-Quran. Sebab hanya Quran yang membezakan jelas. Yang ni hak, yang ni batil, yang ni sunnah, yang ni bid'ah. Quran je. Allah menurunkan Furqan kepada hambanya supaya apa? Apa tujuan Allah turunkan Quran kepada hambanya? Liyakuna lil alamina nazira. Ini lagi jelas. Tujuan Allah turun Quran pada hambanya supaya hambanya jadi apa? Nazira. Nazira sama dengan apa tadi? Munzir. Sama. Nazira dengan munzir sama. Cuma di sini Allah sebut nazir ataupun munzir kepada siapa? Lil alamin. Bila sebut alamin, masuk siapa? Semua. Termasuklah orang kafir, kanak-kanak, wanita, semua sekali. Berdasarkan apa? Kemampuan kita. Jangan buat dia di luar daripada kemampuan kita. Okey. Kita balik pada ayat kita. Okey, kita ambil satu ayat lagi. Ini syubhat, keraguan yang kedua yang ditimbulkan oleh orang kafir terhadap Al-Quran dan juga terhadap Nabi Muhammad. Hasil daripada tipu daya syaitan. Apa dia? Walaqad, dan pasti, sesungguhnya, na'lamu, kami tahu, annahum, sesungguhnya mereka yaquluna, sentiasa berkata, mereka ni orang-orang musyrikin. Apa lagi kata-kata orang musyrikin ataupun tuduhan mereka pada Nabi? Innama, sesungguhnya hanyalah, yu'allimuhu, mengajarnya. Mereka kata apa? Yang ajar Nabi Muhammad sebenar ni bukan Allah, bukan Jibril, tapi mengajarnya ialah bashar. Basharu ni manusia. Ada riwayat mengatakan yang mengajar ni, ada satu ketika Nabi pergi kat budak Nasrani. Budak Nasrani ni bahasa apa? Kalau Nasrani, dia Bani Israel. Apa bahasa dia? Hebrew. Dan dia baca kitab Taurat dalam bahasa Hebrew. Ada riwayat mengatakan Nabi pergi duduk situ sekejap. Maka orang musyrikin kata, tengok, rupa-rupanya Muhammad ambil Quran daripada budak tu. Maka Allah jawab, lisanun, budak tu lidahnya lisan, lidah. Dah jadi bahasa Melayu kan? Ujian? Ujian apa tu? Ujian lidah. Lisan, lidah yang, lidah di sini maksudnya ialah bahasa. Bahasa allazi yang yulhiduna, mereka
condong. Yulhiduna yamiluna, condong kepadanya ialah a'jamiyun. A'jamiyun apa dia? Bahasa ajam ataupun orang ajam. Orang ajam ni makna bukan Arab. Nasrani, Bani Israel. Jadi Allah nak menolak tuduhan orang musyrikin bahawa Nabi ni, Quran Nabi ambil daripada siapa? Orang Nasrani. Maka Allah kata, adakah patut yang mengajar tu, yang dituduh mengajar Nabi ialah orang A'jamiyun, dalam bahasa asing. Sedangkan Nabi Wahaza ni, Quran dan Nabi Muhammad ialah, dan ini adalah lisanun Arabiyun, bahasa Arab yang nyata. Allah tak sebut siapa yang tuduh. Allah sebut apa dia? Dia tuduh manusia yang mengajar. Tak penting siapa yang mengajar. Yang penting apa dia? Tuduhan tu yang mengajar Quran pada Nabi ialah manusia. Satu tuduhan yang tak masuk akal. Kenapa tak masuk akal? Bahasa? Contohlah, saya tulis buku kan. Buku saya laris. Orang pun tuduh, Ustaz Muiz benar, dia cedok daripada buku Cina, dia belajar daripada orang Cina. Dan orang tahu, saya pun tak tahu bahasa. Itu tuduhan apa tu? Tuduhan yang paling bodoh. Tak masuk akal. Jadi Allah nak beritahu tuduhan orang musyrikin adalah tuduhan yang tak masuk akal. Satu. Yang kedua, Quran dalam bahasa Arab. Allah cabar tak orang musyrikin supaya buat macam Al-Quran. Dan mereka terkenal dengan kefasihan. Kalau kamu kata Muhammad diajar oleh orang Nasrani sampai boleh keluar dalam bahasa Arab, kamu sendiri orang pakar bahasa. Bila Allah cabar, kenapa tak boleh buat? Itu bukti apa? Tuduhan itu adalah merepek. Boleh faham? Kenapa Allah duk jawab tuduhan-tuduhan orang musyrikin? Ada faedah ke? Allah boleh tak lantak kamulah ni tuduhan bodoh ni? Kenapa Allah jawab juga? Apa hikmahnya? Kita kalau orang bodoh-bodoh macam ni kita tak layan kan? Tinggal je. Kenapa Allah jawab? Untuk mengajarkan kita. Mengajarkan kita apa dia? Kalau menghadapi orang-orang macam ni. Nak dia ajar apa tu? Allah nak ajar kita supaya jangan melebarkan orang. Bila bodoh, kita pun lebar bodoh. Mana kita 2 kali 5. Sebab yang suka melebar orang bodoh ialah orang yang tak ada hujah. Kita ada hujah. Okey, kalau kamu kata Quran dia ajar oleh manusia, macam mana boleh? Sebab Nabi bangsa Arab tak erti bangsa lain. Jadi dengan Allah jawab tu membuktikan mereka tu betul-betul bodoh. Yang kedua, Allah nak mengajar kita macam mana cara nak berdebat. Jangan suka melebar, jangan suka menduduk, tapi buktikan dengan hujah. Okey? Islam bukan agama menghentam, mencerca, mencela, bukan. Islam agama, Allah kata apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Apa makna dia? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Orang Yahudi dan Nasara dia kata apa? Wa qalu lan yadkhula al-jannah illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi kata tak ada siapa yang boleh masuk syurga kecuali orang Yahudi je. Orang Nasrani masuk neraka, orang Islam masuk neraka, Nabi Muhammad pun masuk neraka. Yang masuk syurga orang Yahudi. Orang Nasrani pun tuduhan yang sama. Maka Allah kata apa? Qul hatu burhanakum in kuntum. Kalau betul kamu ahli syurga, bagi bukti. Allah cabar. Allah tak kata kamu ni bodoh, perasan je. Ya. Boleh faham? Jadi siapa yang mendakwa amalan dia betul,
kita minta dia bukti. Bila dia tak boleh bawa bukti, itulah tanda tak betul. Okey. Kemudian dah habis kan? Habis. Jadi di sini juga poin yang besar pada Allah nak beritahu bagaimana Nabi menghadapi serangan orang-orang musyrikin, orang Yahudi bertubi-tubi daripada pagi sampai malam, daripada mula Nabi berdakwah sampai Nabi wafat, 24 jam diserang bertubi-tubi. Pasal apa? Sebab Nabi sampaikan Al-Quran. Sebab tu dia serang dua je, satu Quran, yang kedua Nabi Muhammad. Buktinya apa? Sebelum Nabi bawa Al-Quran, Nabi okey tak dengan orang musyrikin? Okey, paling baik, Al-Amin. Tapi siapa bawa Al-Quran, sunnatullah pada akan ditetap habis-habisan. Wallahu a'lam. Kita sambung minggu depan di tempat yang baru, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita besok tak ada kelas. Cuti merdeka kita bagi peluang siapa nak pergi Putrajaya kan, tengok kapal terbang ke apa ke, silakan. Nanti kita kata dia kata apa, ustaz tak bagi peluang langsung, duduk dalam kelas je. Jadi kita bagi cuti satu hari besok. Dan kita akan kelas ada pagi Jumaat, tapi secara online lah, daripada Taman Tun. Kemudian mulai Isnin depan di tempat baru, insya-Allah. Dan malam ni ke jamuan terakhir lah. Terima kasih sepuasnya. Terakhir di sinilah. Siapa nak bagi masa tenaga boleh datang hari Jumaat, lepas Jumaat. Lepas Jumaat? Lepas Jumaat. Sini ke terus ke sana? Sini angkat barang. Sini. Jangan sana tengok je. Angkat barang sini bawa pergi sana. Siapa ada highlight? Kita ada satu je. Boleh tutup. Terlupa pula nak tutup. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل